Al-Imam Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala 8 tahun sebelum Al-Imam Jazuli rahimahullah wafat, beliau bersama dengan murid beliau iaitu Al-Imam As-Sahli rahimahullahu ta'ala Al-Imam As-Sahli ada membaca Dalailul Khairat di depan Al-Imam Al-Jazuli. Dibaca dengan sekian kalinya di depan Al-Imam Jazuli. Karena itu kata Syekh Yusuf Nabhani rahimahullahu ta'ala, kitab Dalailul Khairat ini berbeza sirahnya dalam pelbagai nuskah adalah kerana berlaku perubahan setiap kali dibaca di depan Imam Jazuli. Imam Jazuli akan tetapkan suatu dan kemungkinan mungkin akan ditukar dengan yang lebih baik. Jadi kata Syekh Yusuf Nabhani, Al-Imam Yusuf Nabhani, kemungkinan ini adalah hikmah. Moga-moga siapa saja yang baca Dalailul Khairat dengan apa sahaja wajah, maknanya akan kena dengan penulis. Maksudnya bersambung dengan penulis. Bersambung dengan Al-Imam Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala. Cuma riwayat yang paling kuat adalah riwayat yang ditulis oleh Al-Imam As-Sahli rahimahullahu ta'ala. Dan Al-Imam As-Sahli membaca di depan Imam Jazuli 8 tahun sebelum Imam Jazuli wafat. Jadi ditasahih di depan beliau, dan itu diiktibar sebagai nuskah yang paling sahih, nuskah yang paling tinggi, karena hampir dengan kewafatan Al-Imam Al-Jazuli rahimahullahu ta'ala. Sebab itu dalam nuskah sahliyah tidak ada kaifiat. Kaifiat sebenarnya adalah tambahan daripada para ulama selepas itu. Jadi kaifiat contoh macam kita mula dengan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, apa semua tu. Hasbiyallahu la ilaha illa la haula wala quwwata illa billah. Baca qul huwallahu 3 kali kan. Baca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih. Ayat pertama sampai ayat yang kelima dalam surah Al-Baqarah. Itu semua adalah susunan daripada para ulia, para ulama selepas tersebut. Kalau buka dalam nuskah sahliyah tidak ada permulaan dengan kaifiat tersebut. Itu pulang dengan siapa nak baca macam mana. Jadi nuskah yang ada di tangan kita ni yang dicetak oleh Syekh Nuh Keller hafizahullah ta'ala, yang dimuqabalahkan daripada 99 nuskah makhtutah yang ada di tangan kita ni. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad diambil daripada nuskah sahliyah sebagai rujukan utama. Ya. Cuma dalam nuskah yang ada di tangan saya sekarang ni, ini yang makhtutah tangan ni, umur 146 tahun. Yang ni di depan dia ada orang panggil apa? Muqaddimah. Maksudnya dia mula dengan kaifiyah dulu. Dia mula dengan hasbiyallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian dibacakan doa, dan kemudian ikuti dengan baca Asmaullah Husna. Sebenarnya dalam nuskah sahliyah tidak ada Asmaullah Husna. Jadi ditambah dalam amalan yang dilakukan oleh para ulama. Kalau aku lihat semuanya baik dan mencapai kepada maksud. Dan kemudian yang seterusnya, saya ada satu lagi nuskah makhtutah Dalailul Khairat. Mau ni dari Nu'man ada cari. Umur lebih tua daripada ni, 166 tahun. Ada di rumah tak bawa. Kecil, besar tapak tangan. Nuskah dia, tulisan tangan, 166 tahun. Tu lagi tua daripada yang ni. Dan tu pun tidak ada muqaddimah. Tidak ada tidak ada kaifiat di depan. Terus dia masuk dengan yang seperti Imam Jazuli radhiyallahu anhu tulis, iaitu dengan muqaddimah dan kemudian faslun fi fadli salati ala nabi. Kalau nuskah yang ada di tangan saya ni, nuskah makhtutah yang ada di tangan saya sekarang ni, yang 146 tahun ni, ini tidak ada muqaddimah tu. Dibuang muqaddimah. Dia masukkan kaifiat, kemudian dibuang muqaddimah semuanya, terus masuk ke kaifiyah salawat. Terus masuk dengan hizib yang pertama. Jadi memang itu pun bacaan yang dibaca di depan Imam Jazuli pun sama juga. Muqaddimah sebagai tamhid,
sebagai Allahumma salli ala sayyidina permulaan untuk nak bagi targhib kepada kita untuk membaca salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hakikat permulaan bacaan di mana? Permulaan bacaan ketika mana bacaan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terus masuk ke kaifiat, terus masuk pada hizib yang pertama. Itu hizib pertama. Faham? Jadi maknanya kalau seorang yang dah khatam 8 hizib, kemudian dia nak sambung pula pada hari Isnin, tu dia nak sambung balik, nak mula balik. Sama ada dia akan terus mula. Sebab apa? Sebab dia dah mulakan dengan rutin. Jadi kalau satu hari pertama dia baca hizib yang pertama, hizib kedua, hizib ketiga, hizib keempat, kelima, keenam, ketujuh, masuk hizib yang ke-8 dia dah masuk hari Isnin balik. Hizib yang ke-8 hari Isnin dia akan pusing balik masuk kaifiat yang pertama, hizib yang pertama balik. Jadi maknanya apa dia? Maknanya sama ada dia nak mulakan balik dengan muqaddimah pun boleh, ataupun dia nak teruskan saja. Jadi dia guna muqaddimah dia yang pertama dulu, yang mana dia khatam pun boleh juga. Yang lebih baiknya sebelum masuk hizib yang pertama tu, mulakan balik dengan muqaddimah. Mula balik dengan muqaddimah, iaitu dengan kaifiat. Baca nama Nabi, baca asmaullah husna, baca niat salawat, kemudian baca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru masuk balik kaifiat. Sebaiknya macam itu. Faslun fi fadli salati ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasal pada menceritakan tentang kelebihan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Jadi faslun fi fadli salah. Jadi didahulukan ala faslil kaifiyah. Maksudnya fadli salah didahulukan daripada faslil kaifiyah li ajli targhib fiha. Ana untuk nak memberi semangat kepada apa? Kepada kaifiyah tersebut. Nah, ini untuk nak bagi semangat kepada kita untuk melakukan kaifiyat salawat tadi. Baik, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna, kata Imam Syarnubi, yusalluna ay ya'tifuna. Fa innallaha ya'tifu alaihi birahmatihi al-maqrunati bit-ta'zim. Ya'tifun maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ataf. Dan ataf maksud dia apa dia? yakni lembut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'tifuna alaihi bi rahmatihi al-maqrunah bit-ta'zim, yang bersama dengan keagungan. Wal malaikata ya'tifuna bil istighfari wad du'a wa kadzalika al-mu'minun. Wassalamu minallahi ala nabiyhi al-karim ma'nahu at-tahiyyah allati taliqu bi janabihi al-'azim. Jadi assalam daripada Allah Ta'ala, kalau usalluna daripada malaikat dengan makna istighfar dan doa, dan juga daripada golongan mukminin dengan makna ad-du'a, dengan makna doa. Jadi sebenarnya innallaha wa malaikatahu yusalluna, dia ataf malaikatuhu yusallun. Sebenarnya ayat ni seakan-akan bacaan ni innallaha yusalli wa malaikatahu yusallun ala nabi. Jadi kedua-dua ni ada melakukan fi'il tersebut. Innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna. Faham? Ala nabi, ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini satu-satunya amalan yang kalau ditanya kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara Nabi Allah Adam alaihi salam dengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang lebih mulia, mana yang lebih agung? Maka tidak syak lagi bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling agung. Kenapa? Karena dalam ayat berkenaan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala
tidak berserta dengan malaikat dalam melaksanakan sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Allah Ta'ala mengatakan kepada para malaikat, qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi Allah Ta'ala mengarahkan malaikat untuk sujud, usjudu li Adam fasajadu, maksudnya malaikat yang sujud, Allah sujud tak. Tapi dalam ayat salawat, Allah berserta dengan dengan makhluknya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Ini dalil yang pertama menunjukkan bahawa kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sujud tadi berlaku sekali saja. Sujudu digunakan dengan fi'il amr. Fasajadu fi'il madhi. Fi'il madhi maknanya telah sujud sekali. Jadi sekali sujud, dapatlah arahan sujud tersebut, melaksanakan arahan sujud tadi. Tapi dalam ayat ini digunakan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' maknanya ditajaddud, maknanya sentiasa berlaku. Cuma Allah tidak disifatkan dengan waktu, dan tidak disifatkan dengan masa. Boleh. Maknanya berterusan. Yusalluna, ini berterusan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Dan banyak lagi perkara yang disebut oleh para mufassirin tentang makna bagi ayat ini. Wa yurwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa dhata yaumin wal bushra tura fi wajhihi faqala. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang pada satu hari, wal bushra tura fi wajhihi, dan kegembiraan terpancar di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Faqala innahu ja'ani Jibril alaihi salam faqala ama tarda ya Muhammad alla yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaita alayhi 10 wa la yusallim ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10 bukan صليت إلا صليت عليه 10 ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. Jadi telah datang Sayyidina Jibril alaihi salam. Betul kan? Illa sallaitu, bukan illa sallaita. Ada kita baca illa sallaitu. Ada illa sallaitu ke sallaita? Sallaitu. Nah, sallaitu yang betul. Illa sallaitu alaihi 10. Baik. Di sini jelas dalam riwayat ini menunjukkan bahawa yang berselawat dan mengucapkan salam kepada yang berselawat kepada Nabi adalah Jibril alaihi salam. Jadi disebut ama tarda ya Muhammad alla yusalli alayka ahadun min ummatika illa sallaitu alaihi 10. Siapa yang sebut ni? Faqala Jibril. Sebenarnya Sayyidina Jibril yang mengucapkan riwayat dengan salawat dan salam tersebut. Wa fi riwayatin, ada riwayat yang menyebut ama yurdika anna rabbaka azza wa jalla yaqul innahu la yusalliya. Nampak? Ada riwayat yang lain menyebut bahawa tidakkah kamu suka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rabbaka azza wa jalla, bahawa sesungguhnya Tuhanmu telah mengatakan innahu la yusalliya, maknanya illa sallaitu, kembali kepada Allah. Jadi dua riwayat. Satu riwayat Sayyidina Jibril alaihissalam sendiri yang menyebut dengan sarih bahawa tidakkah kamu suka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kalau orang berselawat kepadamu, seorang berselawat, maka aku berselawat kepada dia. Yang kedua, Allah berselawat kepada dia. Nampak, jadi ada banyak hadis yang riwayat tentang masalah ni. Faya lahu bin fakhrin lil mu'minin, kata Syekh Abdul Majid Syarnubi rahimahullah. Ada Syekhina Syekh Abdul Majid Syarnubi, Syekh masyayikhina, Kalau saya ambil riwayat daripada Syekh Abdul Majid Syarnubi daripada
guru kita yang mulia Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is Al-Kittani hafizahullah ta'ala. Beliau mengambil dengan Sayyidi Al-Imam Ahmad bin Siddiq bin Muhammad ibn Siddiq Al-Ghumari rahimahullah ta'ala. Ini antara sanad yang ali. Karena Sayyid Muhammad, saya tanya sendiri kepada beliau, beliau pernah bertemu dengan Sayyid Ahmad Al-Ghumari? Kata beliau, ya sempat. Ketika Sayyid Ahmad datang ke rumah beliau di Iskandaria, dan Sayyid Ahmad bagi ijazah kepada ayah beliau Sayyidi Syekh Ibrahim Abdul Ba'is, dan kemudian diijazahkan sekali kepada Sayyid Muhammad waktu itu masih kecil. Saya ijazahkan kepada kamu dan anak kamu yang kecil. Jadi Sayyid Muhammad dapat sekali ijazah. Faham? Sebab anak murid Sayyidi Ahmad Al-Ghumari yang wafat di Maghrib baru ni, yang Maghribi, Sayyidi Syekh Abdullah Talidi rahimahullah ta'ala, tu antara murid tua beliau. Dan Sayyid Muhammad Ibrahim Abdul Ba'is sempat di sana tinggi. Dan Sidi Ahmad Al-Ghumari terus mengambil dengan Sidi Syekh Abdul Majid Syarrubi rahimahullah. Dia sempat bertemu dengan pengarang dengan Syekh Abdul Majid Syarrubi rahimahullah. Jadi sanad kita hanya melalui dua orang saja untuk sampai ke Syekh Abdul Majid Syarrubi rahimahullah. Baik. Fayalahu min faqrin lil mu'minin. Maka ini adalah satu kemuliaan kepada golongan mukminin. Dan kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, man sallallahu alaihi marratan wahidatan kafahu hammad dunya wal akhirah wa kaifa biman salla alaihi ashra. Ibnu Athaillah kata, siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berselawat kepadanya satu kali sahaja, sudah cukup baginya kafahu hammad dunya wal akhirah. Segala kedukacitaan, segala kebimbangan dunia dan akhirat ni akan mencukupi bagi dia. Segala kebimbangan dia akan dicukupi oleh Allah Ta'ala. Fa kaifa biman salla alaihi ashra. Bagaimana dengan orang yang diselawatkan oleh Allah kepadanya berapa? 10 kali. Bayangkan yang selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dia baca selawat seperti selawat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kullama dzakaraka adh-dhakirun kullama ghafala anka al-ghafilun. Semua dibaca itu. Berapa banyak orang yang ghafil, berapa banyak orang yang zakir, dan setiap orang tersebut dikira satu selawat. Faham? Jadi saya berselawat kepada kamu ya Rasulullah sebanyak orang yang zikir. Makna dia apa dia? Banyak mana orang yang zikir dalam dunia ni, dikira dengan banyak tu selawatnya. Dan kemudian kalau dia selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada awraqi al-syajar, nah, adada waraqi zaitun, itu dia. Kan ada dalam Dalailul Khairat, saya berselawat kepada kamu sebanyak apa ni, daun-daun pokok zaitun. Banyak mana? Daun pokok zaitun. Yang ada. Dan ada juga kan adada ash'ar atau adad al-ash'ar fi abdanihim. Dia tak? Sebanyak bulu yang ada di badan mereka, di badan manusia. Banyak mana bulu? Dan yang dibaca doa pula, yang baca dalam selawat ni pula, sebanyak rish yang ada di bulu burung, yang ada di badan burung, sebanyak bulu-bulu yang ada pada sayapnya para malaikat. Banyak mana tu? Allahu a'lam. Itu dikira satu selawat. Maksudnya satu tu dikira satu selawat. Bayangkan dengan bacaan tadi yang dengan bacaan trilion. Tak tahu nak sebut lilian apa ada belakang tu. Ada berapa trilion, ada macam-macam kan? Banyak mana selawat yang digantikan pada waktu tersebut. Itu kitab Dalailul Khairat ni kitab yang azim. Dengan kitab yang azim. Ini disebut. Ada orang akan petikai kata, oh ni macam helah ni. Baca satu ya tapi disebut banyak. Yang ni disebut oleh Al-Imam Al-Syekh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syekhina Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim rahimahullahu ta'ala. Dan ini ada disebut. Kamu kena beli kitab. Beli kitab ni dan baca. Ni kitab ni, Fiqhus Salawat wal Madaikhin Nabawiyah. Fiqhus Salawat. Salawat ada fiqh dia. Bahsun jadidun
fi fiqh salawati 'ala ar-rasul salawatullah wa salamuhu alaihi wa mulhaqatuha wa anwa'uha atau mulhaqatiha wa anwa'iha. Thumma fi qadiyat al-maulid an-nabawiyyah wa madaih ar-rasul wa ahli al-bait radhiyallahu ta'ala alaihim. Dalam ni dia ada disebut berkenaan dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bacaan salawat yang dibaca dengan bacaan yang banyak tadi. Kemudian beliau berdalilkan dengan dalil daripada Al-Quranul Karim. Yang mana kita sebut bila Nabi sebut Allahumma salli ala Muhammad, bukan dengan hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama sallaita. Berapa banyak? Seperti kamu selawat. Ya Allah, kami berselawat kepada Nabi SAW dan ali Muhammad kama sallaita. Kama sallaita banyak mana? Ada dalil. Kata Syekh. Ini dalil yang dibuat oleh para ulama. Boleh sebut adada awraqiz zaitun. Adada rish tuyur. Adada kada. Sebab apa? Ada dalil. Nabi sendiri ada sebut kama sallaita. Itu maksud Nabi serahkan kepada Allah. Banyak mana selawat yang kamu laksanakan. Berdalil. Tak kena beli. Fiqh salawat. Fiqh salawat kena beli. Sebab ni menjawab habis semua kepada kebodohan Wahabi. Jadi kalau dia pemain nak kata apa kat kita, ada jawapan. Kita tak tahayyur. Ni baca dalil khairat tapi tak nak jawab. Dia tak payah jawab pun tak apa. Baca dia kata, baca. Dia kata, apa dalil khairat dan banyak khurafat. Baca tengok tak mana khurafat ni. Ada sebut dalam tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sembahlah apa ni tokong ni dah. Mau selawat kepada Nabi dan ni ma'ruf dan diterima oleh para ulama. Dan tidak salah kita katakan bahawa kitab yang kedua selepas Al-Quranul Karim yang paling banyak dibaca dalam dunia Islam adalah Dalailul Khairat. Tak amalan yang paling banyak ni dalil qabul daripada Allah Ta'ala. Dalil qabul. Sebab tu orang yang mulazamah dengan Dalailul Khairat ni, insya-Allah dia akan diberi futuh oleh Allah Ta'ala. Futuh. Sebab tu talibul ilm kita seperti kita ni wajib bagi kita untuk kita melazimi Dalailul Khairat. Wajib. Dalailul Khairat kena jadikan amalan betul-betul. Kena jadikan sebagai makanan asasi kita. Kalau tak baca Dalailul Khairat, dia tak boleh nak duduk dia. Kena baca Dalailul Khairat. Yang kena amalkan daripada sekarang. Daripada waktu talak ni. Mah makan. Sibuk macam mana kita sekalipun, kena buka juga sehari dengan Dalailul Khairat. Buka baca. Baca walaupun faqrah sikit. Ada ulama yang khatam Dalailul Khairat setiap hari khatam. Dan ni yang mereka ni diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana nafasul Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ahum. Nafas Nabi bersama dengan mereka. Jadi dalam dakwah kalau mereka bawa dengan Dalailul Khairat, nafas Rasul tu ada dengan mereka. Maka pada waktu tersebut diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kitab selawat dalam dunia. Banyak sangat. Banyak kitab dalam dunia ni tidak sebanyak penerimaan manusia, sama ada alim, awam, kibar awliya, ghaus dan sebagainya. Mereka semua ittifaq mengatakan bahawa Dalailul Khairat adalah kitab yang terbaik. Saya akan jadi mahal ittifaq terus pada waktu tersebut. Kecuali Wahabi lah. Wahabi dia tak ittifaq apa. Dia tak tahu, dia tak termasuk dalam awam, tak tahu nak masuk apa pun tak tahu. Lepas tu kata Syekh Abdullah Talidi rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdullah Talidi kata, bila yang mula masyarakat menjauhkan diri daripada Dalailul Khairat, bila mana masuknya faham yang khabith ini. Masuknya fahaman kelompok ini ke dalam masyarakat, maka masyarakat mula meninggalkan Dalailul Khairat. Sedangkan Dalailul Khairat ni menjadi pegangan utama, khusus bagi orang kita Melayu pun. Para pejuang dulu pegang Dalailul Khairat. Raja Ali Haji dikatakan ketika syahidnya beliau, tangan kanannya memegang Dalailul Khairat, tangan kirinya pegang badai. Maksudnya waktu tengah duk perang ni. Dan lagi baca Dalailul Khairat. Dan Dalailul Khairat menjadi amalan mujahidin pada zaman tersebut. Nampak tak?
hak lawan dengan penjajah waktu tu. Pegangan mereka Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ni ada asrar sir dia yang masya-Allah tabarakallah. Nah. Baik. Dan disebut dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi bi aktsaruhum alayya salatan. Inna awlan nasi bi ay aqrabahum minni yaumal qiyamah. Kama fi riwayat al-ukhra. Dan riwayat yang lain, makna yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling banyak berselawat ke atasku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibanyakkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan tinggal Quran. Al-Quran jangan tinggal. Al-Imam Al-Fasi rahimahullahu taala syarah kepada Dalailul Khairat, dan tu antara syuruh di antara banyak-banyak syarah bagi Dalailul Khairat, syarah yang terbaik adalah syarahan Al-Imam Al-Fasi rahimahullahu taala. Itu kitab yang terbaik kata ulama. Dan panjang, 2 jilid kitab dia. Dan Al-Imam Al-Fasi mengatakan bahawa sepatutnya bagi seorang tersebut sebelum memulakan dengan bacaan salawat, kena mulakan dulu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Jangan dimulakan selain daripada kalamullah, baru mulakan dengan salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shalla alayya sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alayya falyuqallil 'inda dhalika aw liyukaththir. Kata Nabi, madama ay muddata dawami salatihi alayya. Dan siapa yang berselawat ke atasku, maka sallat alaihi al-malaikah, malaikat akan berselawat kepadanya, madama yusalli alayya ay muddata dawami as-salatihi alayya. Maksud sepanjang mana dia berselawat kepadaku, malaikat akan berselawat kepada dia. Jadi maknanya kalau contoh duduk dalam majlis salawat selama setengah jam, 30 minit, maknanya orang yang sedang berselawat ni, malaikat pun duk selawat dekat dia pada waktu tersebut. Dia khusus madama yusalli atau madama yusalli alayya. Sebagaimana dia duk berselawat tadi, malaikat akan berselawat lagi. Bayangkan fi kulli harakatina wa sakanatina dengan salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak datang ke ruang, nak jalan, berapa banyak salawat yang kita baca? Kita pegang tasbih, kita pegang hak tekan ketik tu, kita tekan saja. Tekan, lepas tu balik tengok banyak mana lah. Saja tekan, latihan tangan. Dah tekan, kita akan salawat sambil jalan main. Kadang-kadang dalam 100 meter dah boleh hampir 100 selawat. Kalau selawat yang pendek-pendek, lebih daripada tu lagi boleh selawat. Faham tak? Dan tak disebut di sini selawat dengan sirah apa. Apa sahaja selawat dengan sirah apa sahaja sekalipun, yang mudah bagi kita. Faham? Dan kemudian Nabi kata falyuqallil 'inda dhalika aw liyukaththir. Dan falyuqallil aw liyukaththir, maksudnya nak mengurangkan pun tak ada masalah, nak membanyak pun tak ada masalah. Tapi hakikatnya dalam hadis ni sebenarnya hassun 'alal iktsari haitsu bayyana ma yakunu lahu bihil faqar. Sebenarnya Nabi kata nak mengurang pun tak apa, nak banyak pun tak apa, terpulang. Tapi dah habaq dah tadi madama yusalli alayya. Faham? Jadi sepanjang mana dia berselawat, maka malaikat akan berselawat kepada dia. Sallat alaihi al-malaikatu. Nak membanyakkan boleh, nak mengurangkan boleh. Tapi ini hakikatnya untuk apa ni? Untuk Nabi kita kata, banyakkanlah selawat. Kenapa? Karena kamu nanti akan sentiasa didoakan oleh malaikat. Bila kita didoakan malaikat maksum. Malaikat ni minal ma'sumin. Malaikat ni orang yang golongan yang maksum. Yang maksum maksud doanya tidak ditolak oleh Allah Ta'ala. Doanya tidak ditolak oleh Allah. Jadi orang yang tak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia berdoa kepada kita pada waktu tersebut, mahal qabul. Waktu orang yang berselawat kepada Nabi, dia tak akan sesat. Kerana ini amalan yang disebut, kata sentiasa malaikat bersama dengan dia. Ada amalan lain banyak lagi. Cuma tak disebut malaikat bersama dengan dia sentiasa pada waktu tersebut. Melainkan selawat dan beberapa lagi amalan. Dan selawat antara yang sentiasa disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Cukup. Sehari baca yang tu jadilah. Lama-lama habis lah. Baca banyak-banyak sangat pula tinggal ada Tanbihul Alibaq pula. Baik. Kita baca Tanbihul Alibaq.
Itu sebagai untuk bagi semangat. Nanti kita akan masuklah. Dia baca mukadimah, nanti kita akan masuk kepada syarahan nama Nabi SAW, masuk sampai tak tahu bila nak habis kita tak tahu. Maksudnya selagi mana kita baca Dalailul Khairat tu, lagi itulah kita akan baca syarah tu. Ha? Ini bukan daurah, ha? Itu daurah kita tu tak ada, kita daurah. Siapa yang tak baca lagi, baca hari ni. Siapa yang rasa nak kena khatam hari ni, khatamkan. Ali himmah, ali himmatak. Nah, jadi tinggikan himmah kita untuk kita khatamkan. Jadi Allah Ta'ala akan jadi mudahkan sampai kita boleh khatam tiap hari. Dia boleh khatam tiap hari tu, terbang terus lepas tu. Syekh Nazim Haqqani rahimahullahu ta'ala, Syekh Nazim kata, saya telah beramal dengan Dalailul Khairat selama lebih daripada 30 tahun. Dalailul Khairat diamalkan oleh lebih daripada 30 tahun. Dia tak tinggalkan Dalailul Khairat. Dan dia kata, dan dia berani sebut bahawa futuh yang Allah Ta'ala bagi, pembukaan yang Allah Ta'ala beri kepada beliau adalah melalui pintunya Dalailul Khairat. Ya, orang tak akan boleh sebut melainkan tajribah. Nampak tak? Kita yang beramai lekeh-lekeh, nah, sat baca, sat tak baca, sat main semangat dia baca, sat main tak semangat dia tinggal. Nah, dah rasa ada masalah sikit baru buka balik. Itulah kita. Ha, ada nak periksa ya, pulun khatam Dalailul Khairat. Pi ke makam Sayyidina Husain, angkat tangan, nampak ketiak bulu ketiak habis semua. Ha. Jadi masa tu baru nak pergi lawat makam para aulia, masa tu barulah kita nak pergi sambung hubungan dengan mereka. Tidak ada masalah. Jadi mereka ni hanya dijadikan sebagai tempat terakhir bila mana kita dah tak ada tempat dah nak pergi, barulah. Faham? Jadi apa ni, dijadikan sebagai apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi kata, la taj'aluni ka qadhir rakib, kata Nabi, jangan jadikan aku seperti qadhir rakib. Adik Aisyah dengan Abang Muhammad, jangan duduk diam-diam. Ka qadhir rakib, maksud jangan jadikan aku, kata Rasulullah SAW, seperti qadhir rakib. Apa qadhir rakib? Qadhir rakib maksudnya bekas minuman yang disimpan oleh orang yang berjalan dalam perjalanan, diletakkan di belakang punggung unta dia. Bila dia akan gunakan qadhir rakib tersebut, dia akan guna pada waktu dia perlu. Nah, waktu dia dahaga sangat-sangat, baru dia akan pergi guna benda tersebut. Kalau tak dahaga, dia tak akan perlu benda tersebut. Jadi, dan Nabi kata, jangan jadikan aku seperti itu. Waktu kamu perlu saja, baru kamu nak guna, baru kamu nak datang, nah, baru kamu nak berdoa, nak bertawassul dengan Nabi SAW. Bila waktu kamu tak ada masalah apa-apa, kamu rasa kamu tenang, kamu lupa dengan Rasulullah SAW. Jangan macam tu. Nah, jadi kita jadikan tu amalan sampai kita jadi macam seakan-akan kita tak makan nasi. Ha? Kalau boleh teratur ke mahal. Nah, kita kalau tak makan nasi 3 hari jadi macam orang Melayu lah, tak makan nasi. Kadang memang saya tak ada masalah, saya memang full full ta'miyah ni, ada wajibati. Ha? Ada. Orang Melayu tak makan nasi ni, Allah ketak lutut-lutut tu. Tu yang Mu'ad. Oh, tanya Mu'ad. Tanya ke Mu'ad. Mu'ad 2 minit sekali, kan? 2 minit sekali cari nasi. Maksud dia, tak boleh duduk kita kalau tak ada nasi. Dia kena main perasaan tu dengan Dalailul Khairat. Main perasaan tu dengan Al-Quranul Karim. Kalau tak baca sekali jadi ketak lutut. Awak jadi ketak tu ni. Lapak apa ni? Dalailul Khairat tak baca lagi. Tu dia. Kira kemah tu. Boleh teratur. Memang wali. Tu kan buat-buat. Nah, tak duduk depan kawan-kawan, dia buat ketak. Kalau tak baca Dalailul Khairat lagi. Kawan-kawan kata, poyo gila. Kena macam tu. Kena ada perasaan yang macam tu. Dan banyak pembukaan kelapangan yang Allah Ta'ala bagi melalui orang yang beramal dengan Dalailul Khairat. Kita lelaki-lelaki ni pun tajribah banyak dengan Dalailul Khairat. Sangat banyak tajribah dia, Masya Allah. Maksudnya, tapi jangan terberhenti dengan tajribah tu. Jangan berhenti dengan bisyarah-bisyarah tu saja.
berhenti setakat tu saja. Lepas tu bila rasa nak ni diguna balik, maksud dia kita dipanggil orang yang berfikiran dengan pemikiran pragmatism, faham? Oh, orang putih sikit bagi. Pragmatism maksudnya dia ambil yang keuntungan untuk dia. Kalau ada keuntungan untuk dia, dia baru gunakan. Jangan ada fikiran tu. Jangan jadi seperti orang yang beramal seperti peniaga yang nak cari keuntungan saja.